Baik, fokus dari Sabah mengenai kempen pilihan raya negeri yang semakin rancak. Laporannya bersama Rita Aloysius Malik. Silakan Rita. Ya, Farhatul. Gabungan Rakyat Sabah mengumumkan penubuhan dana pelaburan masa depan anak Sabah. Ia mekanisme pelaburan jangka panjang bagi menjamin kemampanan dan lonjakan hasil negeri untuk generasi akan datang. Dana ini akan menerima suntikan modal awal daripada sebahagian Rizab Negeri selain tambahan modal tahunan daripada sebahagian hak 40% pemberian khas Kerajaan Persekutuan. InsyaAllah, initial capital daripada Sabah Sovereign Wealth Fund ini kita akan dapat ambil sebahagian daripada Rizab Negeri yang telah meningkat mencecah 8 bilion ringgit. Dan tambahan modal tahunan pula kita akan ambil daripada hak 40%. Hak yang kita dapat, special grant tersebut kita akan masukkan dalam Sabah Sovereign Wealth Fund. Meaning to say, our commitment. Datuk Armizan turut menegaskan peningkatan hasil pendapatan dan Rizab Negeri menjadi asas kepada manifesto kali ini selepas kejayaan melonjakkan Rizab Negeri daripada 2.9 bilion pada 2020 kepada 8.6 bilion setakat September tahun ini. GRS yakin dengan mandat rakyat, momentum peningkatan hasil dapat diteruskan dengan sasaran 10 bilion ringgit menjelang 2030. 21 calon layak bertanding bagi 3 kawasan N57 Kuamut, N58 Lamak dan N59 Sukau. Lamak menyaksikan pertembungan 6 penjuru, Kuamut 8 penjuru dan Sukau 7 penjuru. Calon GRS menyatakan komitmen melaksana mandat ke arah pembangunan dan kemajuan rakyat. Rakyat kita sekarang mau kestabilan politik. Rakyat kita mau supaya pembangunan itu berterusan. Rakyat mau supaya ekonomi terus dipertingkatkan. Ini memberi satu peluang dan sinar baharu kepada orang-orang muda di luar sana agar lebih mempercayai sistem berpilihan raya ataupun sistem politik yang kita amalkan sejak sekian lama ini, terutamanya warna politik kita di Sabah. Pakatan Harapan menekankan 3 elemen utama dalam kempen PRN Sabah, kestabilan politik, pembangunan ekonomi dan kebajikan rakyat. Kempen ini menjadi ruang rakyat menilai parti yang mampu membentuk kerajaan stabil termasuk menangani isu tuntutan hak 40% Sabah. Kita akan segera berunding. Perundingan di peringkat persekutuan melibatkan menteri ataupun Timbalan Perdana Menteri dengan Kerajaan Negeri Sabah apabila kabinet baru terbentuk. Datuk Saifuddin berharap hubungan baik antara parti dalam gabungan dimanfaatkan bagi menguatkan peluang kemenangan dan mengelak pergeseran. Sementara di Inanam, Pakatan Harapan memberi tumpuan kepada pembelaan jangka panjang penduduk penyerahan Rumah Sabah Maju Jaya SMJ kepada mangsa kebakaran di Kampung Dambai membuktikan komitmen kerajaan menunaikan janji. Kita terus mengambil langkah cepat dan membina rumah. Semoga mereka dapat rumah tempat tinggal yang selesa dan memberi kegembiraan kepada keluarga mereka. So, inilah konsep kita, menyantuni rakyat dan memberi sebaik kerjasama dan hasil kerja yang terbaik mungkin turun kepada rakyat. So, Datuk Peto berkata demikian ketika menyantuni penduduk sekitar Kampung Dambai. Sementara itu, Timbalan Presiden PKR Nurul Izzah Anwar menyifatkan prestasi calon PH di Sabah menunjukkan momentum positif hasil kerjasama erat kerajaan negeri dan persekutuan. Hanya yang kami minta, tunjukkan prestasi anda semasa anda memerintah. Mudah. Supaya kurang-kurang kita boleh kata kami dah siap fasa pertama, yang dimahukan adalah untuk penerusan fasa seterusnya demi negeri Sabah yang jauh lebih insya-Allah maju jaya. Dalam pada itu, kerjasama rapat antara kerajaan negeri dan persekutuan menjadi wadah penting memastikan isu rakyat ditangani secara bersama. Ini termasuk tuntutan MS63 yang kini dalam perbincangan rapi selain isu air, elektrik dan jalan raya.
Calon Pakatan Harapan, Datuk George Hugh Vun Sin berkata peruntukan 6.9 bilion dalam Belanjawan 2026 membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan terhadap pembangunan Sabah. Pilihan raya ini kita bukan hanya selamatkan Sabah, kita perlu sokongan dari federal, khususnya dalam peruntukan untuk kasih bangunkan infra ataupun naik taraf isu air, elektrik, semua ini. Datuk George berkata demikian ketika ditemui pada Majlis Rakyat dan Belia di Karamunting. Sementara itu, penduduk setempat berharap wujud perubahan ketara di kawasan mereka. Semua mendapat peluang hidup yang lebih baik, ekonomi, pendidikan dan kemudahan harian. Semoga lebih banyak, maksudnya pembangunan yang bermanfaat, dapat peluang pekerjaan dan suara rakyat didengari. Kami sudah banyak buat program berdekatan dengan belia. Salah satu contoh barang-barang sukan, futsal, dan alhamdulillah setakat ni apa yang kita lihat sokongan belia kepada kita di Dun Karamunting ni sangat baik. Kestabilan kerajaan menjadi faktor utama pembangunan negeri. Hanya kerajaan yang stabil mampu menjamin pembangunan berterusan serta mengekalkan keyakinan pelabur. Jadi saya harap supaya penduduk Sabah pada kali ini pilihan raya Sabah yang ke-17 pastikan kita menjalankan tanggungjawab dengan teliti dan menjalankan tanggungjawab kita dengan terbaik yang mungkin demi masa depan Sabah. Beliau berkata demikian ketika lawatan kerja di Kampung Bin Suluk Membakut sambil menegaskan BN kembali bertanding di Membakut dengan keyakinan baharu. Calon BN N16 Karambunai, Datuk Yacubah Khan, mengucapkan terima kasih kepada jentera parti dari seluruh negeri, khususnya di Dun Karambunai dan Dun Darau yang sentiasa memberikan sokongan padu. InsyaAllah saya akan bekerja sehabis baik untuk cuba memenangi hati pengundi di kawasan N16 Karambunai. Saya yakin rakyat di N16 Karambunai juga sudah mengenali saya. Sementara itu, calon BN N17 Darau, Arfan Shah Abdul Ghaffar menyifatkan pencalonannya sebagai peluang bermakna untuk generasi muda. Saya akan berjanjilah akan bekerja sehabis baik. Sudah pasti kita akan memanfaatkan peluang yang diberikan kepada saya. Bahang kemeriahan pilihan raya negeri PRN Sabah ke-17 semakin dirasai dengan kibaran warna-warni bendera parti. Kelihatan bendera dipasang sepanjang laluan utama dan bulatan jalan termasuk poster dan spanduk calon. Pelbagai kaedah kempen terus digunakan bergantung kepada keperluan dan sasaran pengundi. Namun, dalam dunia yang semakin moden, media sosial dilihat sebagai platform kempen lebih cepat dan efisien. Segelintir masyarakat berpendapat penggunaan bendera masih relevan tetapi tidak lagi menjadi medium utama seperti dahulu. Macam biasalah untuk kempen-kempen apa semua nak tarik ni kan apa semua. Jadi faham. Cuma ada waktu dia ada memudaratkan lah. Contoh dia waktu malam contoh tiba-tiba bendera tu tercabut kena cermin orang apa kan. Itu kita takut lah. Tapi takat ni bagi saya nak kata relevan ke atau tidak tu bagi saya 50-50 lah. Ada sesetengah orang yang di social media memang ada guna dia juga untuk promotion dan sebarang kempen di social media sebab dorang boleh direct komen dan sebagainya. Tapi kalau yang di dekat jalan raya ni kan kita kena fikir juga ada orang-orang tua yang tidak akses kepada social media. So benda-benda begitu sebenarnya membantu. Habis sekarang sosial media begitu berkembang sudah kan. Semua rakyat boleh nampak lah di sosial media lah. Habis rakyat tahu sudah apa yang kita mau mengundi lah. Selepas pilihan raya, yang tinggal bukan sekadar keputusan tetapi harapan. Bagi generasi muda Sabah, pilihan raya negeri kali ini bukan nokta. Sebaliknya, titik mula membentuk masa depan negeri yang mereka impikan. Ikuti siri kedua aspirasi pengundi muda bersama Magdalena Depol.
mereka bukan sekadar pewaris tetapi nadi masa depan negeri. Belia Sabah adalah aset paling berharga yang menentukan wajah negeri 2 dekad akan datang. Masa depan negeri di bawah Bayu bergantung sejauh mana negeri ini mendengar, menghargai dan memperkasa suara generasi mudanya. Kalau nak lihat sebuah negara yang benar-benar berdaulat, bersatu padu, harmoni, sejahtera 20 tahun akan datang, lihatlah belianya hari ini. Tapi benarkah kita betul-betul menjaga aset negara ini sekarang? Namun, di sebalik potensi besar itu, pelbagai cabaran masih menghantui. Daripada kesukaran mendapatkan pekerjaan, sepadan, kemahiran, hinggalah keperluan memperkukuh TVET agar benar-benar relevan. Dalam masa sama, integriti dan ketelusan politik menjadi ukuran baharu bagi generasi muda. Mereka perlu berani untuk tampil secara langsung dalam proses demokrasi, khususnya dalam pilihan raya negeri. Kemudian mereka juga perlu berani untuk nyatakan pandangan mereka. Jadi kalau itu mampu kita lakukan, saya yakin dan percaya sekali lagi kita akan mampu untuk mewujudkan ekosistem orang muda yang lebih baik berbanding tahun-tahun sebelum ini. Tidak semua generasi muda mahu berpolitik, tetapi hampir semua mahu perubahan. Saya berharap agar wakil muda dapat menjadi suara dalam mendengar dan memahami isu-isu semasa seperti pendidikan, peluang pekerjaan dan juga kos sara hidup dan membawa idea-idea segar dalam pembangunan Sabah Merdeka akan datang. Saya berharap agar pemimpin yang dipilih selepas ini dapat menjalankan tugas dengan amanah, jujur dan bertanggungjawab serta telus dalam menunaikan janji dan manifesto, dan jadilah pemimpin yang bekerja demi kesejahteraan rakyat dan bukan kepada kepentingan peribadi. Sabah memilih. Dari suara kampus hingga ke pentas politik negeri, Belia Sabah kini berdiri sebagai aspirasi penentu. Aspirasi mereka bukan sekadar untuk hari mengundi, tetapi untuk masa depan Sabah yang mereka ingin bentuk sendiri. Magdalena Depol, RTN. Sebut sahaja Penjaram, terbayanglah Kota Belud. Kuih tradisional yang menjadi nadi rasa masyarakat Bajau dan Iranun ini bukan sahaja hidangan ringan di rumah, malah menjadi tarikan utama di pasar umum dan tamu Kota Belud. Laporannya bersama Iswadiman Samsudin. Penjaram atau lebih dikenali sebagai kuih UFO, kuih amit atau kuih telinga tiku, hadir dengan 3 perisa utama, gula tebu, pandan dan perisa asli. Dibuat daripada adunan ringkas tepung beras dan santan. Ia kelihatan mudah namun syarat simbolik budaya. Sebagai sajian turun-temurun, penjaram bukan sekadar makanan rutin. Ia menjadi tali pengikat warisan dan memupuk perpaduan antara masyarakat pelbagai kaum di Kota Belud. Dahulu, penyediaan penjaram melalui proses teliti. Adunan dibancu manual untuk pastikan teksturnya lembut. Namun seiring perkembangan teknologi penyediaan penjaram jauh lebih pantas. Tradisi tetap sama, cuma cara melalui evolusi. Warisan dari itu mama aku sampai anak-anakku, cucu mama aku. Orang mudanya lah yang budak-budak tuh. Dari orang tua sampai orang muda. Habis anak aku 4 orang sudah pandai. Ini nomor 2. Yang tua tuh di rumah buat di rumah. Online. Yang 1 orang tuh dia buat saja. Buat menjual sini hari Minggu dengan hari 6. Sebab mama saya tukang buat kuih dulu kan. Jadi saya tengok sejaklah macam mana cara-cara dia buat. Saya belajar dari situ. Saya tengok macam mana dorang buat kuih-kuih. Baiklah saudara, dengan tekstur yang lembut dan manis, penjaram sesuai dimakan untuk sarapan pagi atau dihidangkan bersama secawan kopi di waktu petang. Tidak heranlah jika kuih tradisi yang begitu enak ini terus menjadi buruan kebanyakan pelancong khususnya dari luar daerah Kota Belud ini.
Iswadiman Syamsuddin, RTM. Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Farhatul untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Setiap undi membawa suara dan harapan rakyat Sabah. Bah Undi 2025. Salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih Rita.